Surat-surat Perempuan Johor, tulisan Faizal Tehrani. Bab Mukadimah. Batu ke beg ni Ucu? Ungku Nurul separuh merengkeh membantu adiknya mengangkat beg. Buku-buku. Ungku Nur terkial mengeluarkan pasport dan tiket penerbangan dari beg tangan. 2 beg saja, cik. Petugas kaunter daftar masuk menuntut kepastian. Ya, ini saja. Yang coklat saya nak bawa naik. Ungku Nur memaut sebuah beg yang agak kembung isinya. Bagasi ni terus ke Istanbul ya? Saya tak mahu mengirit. Ini semua lagi di Dubai nanti. Mari Kak Long jagakan dulu, Cu. Ungku Nurul mengambil beg yang tersandang pada bahu adiknya, memegangkan. Memang terus ke Istanbul. Pelayan tersebut senyum manis, mengenakan tag quick transfer via DXP. Ungku Nur ikut senyum membalas. Oh ya, tolong jangan beri saya tempat duduk di tepi tingkap. Saya mahu di tepi laluan supaya lebih senang keluar. Senang nak ke tandas? Ungku Nurul senyum. Ish, nak bersenamlah Long. Berjam-jam duduk saja, sakit pinggang dibuatnya. Ungku Nur menafikan. 7 jam nak tiba ke Dubai, bukan lama sangat. Ini pasport cik, boarding pass Kuala Lumpur ke Dubai, dan ini boarding pass dari Dubai ke Istanbul pula. Cik tak dibenarkan keluar langsung di Dubai. Ungku Nur memeriksa semula. Ungku Nurul mematikan. Ucu tunggu di Dubai berapa lama untuk connecting flight? 5 jam. Bolehlah shopping. Long ni banyak lagi nak guna duit kemudian nanti. Ungku Nur memintas. Ada 1 jam lagi sebelum masuk ke dalam. Jom, Long belanja minum di kafe sana. Lagipun ada perkara mustahak Long nak cakap. Ungku Nurul menarik tangan adiknya. Berpimpinan tangan mereka ke kafe di sudut, memesan cappuccino dan kek coklat yang bakal dikongsi berdua. Ungku Nurul mengecap cebis kek perlahan. Ungku Nur sambil berkesempatan membetulkan tudung seraya duduk bersandar. Mata Ucu lebam. Tak cukup tidur? Ungku Nur tersenyum lesu. Ada rasa lain yang disembunyikan. Ungku Nur menggeleng pula. Nanti dalam kapal terbang saya tidurlah Long. 7 jam ke Dubai, 3-4 jam lagi ke Turki, 11 jam duduk saja. Tak tahu nak buat apa. Long tahu Ucu masih sedih. Ungku Nurul memberanikan diri. Ungku Nurul sambut dengan kerut di dahi. Apa pula Long? Perceraian Ucu dengan Syamuddin? Long tak pernah menyalahkan Ucu. Long tak pernah berpihak pada ayah pun. Betul, Salabiah dan Sarina sepakat menyalahkan Ucu. Tapi Long dari dulu dah sedar memang Ucu dengan Syamuddin tak serasi. Dia terlalu gairah nak berpolitik. Ungku Nurul telan liur. Abang Nazif pun bukan gemar sangat dengan Syamuddin. Ucu orang universiti, suka mengkaji, suka belajar. Hishamuddin memang tak padan dengan Ucu. Dia kaki betina. Long sedaya upaya cuba jelaskan pada ayah, tapi Ucu bukan tak kenal ayah. Perangai ayah macam mana? Dia tak percaya yang lain dah. Ungku Nur diam. Pengumuman penerbangan tak tentu berkesiuran di cuping telinga. Jerit keriau seorang budak tidak dibelikan belon oleh ibunya mengacau juga. Ungku Nurul mengelus tangan adiknya. Ungku Nur tersedar di lamunan. Sebab menyelubungi hati tiba-tiba. Ayah nak ada anak meresiu dunia politiknya. Tapi anak yang ada semua perempuan. Semua senang di dapur dan jadi suri rumah saja. Hishamuddin seorang menantu yang nampak ada ketokohan. Ayah juga mahukan Ucu masuk politik. Tapi Ucu berada di haluan lain. Mungkin itu yang menambah sakit hatinya. Ungku Nur mendengus. Ungku Nur menghela nafas. Long, dah 6 bulan lebih. Kita Long sama aja. Dia ceraikan saya tak 3. Dia dah bertanding dan menang. Dah kahwin lain pun. Penyanyi tu dapat bagi giliran pada dia. Saya pun tak dapat bagi giliran. Bergetar suara. Ungku Nur tunduk perlahan dan santun menyuruh cappuccino.
Ungku Nur memegang kuda tangan adiknya. Sebab ini Ucu nak membawa diri ke Turki. Ucu dah dapat gelar Profesor Madya. Ucu nak kerja apa lagi dengan kajian-kajian begini? Bertalu-talu Ungku Nur mengerjah adik kecilnya dengan pertanyaan. Saya nak gelap semula bahasa Turki saya. Dah lama tak praktik. Takut berkarat. Ungku Nur ketawa buat-buat. Tak timbul soal nak bawa diri. Saya memang dah lama nak buat kajian ni. Kajian ni penting untuk saya, untuk dibuktikan kepada ayah juga. Ungku Nur menyuruh wajah kakak sulung. Kajian Universiti Ucu untuk ayah pula? Ungku Nur bingung. Saya nak tunjukkan kepada ayah bahawa halal dan haram tidak terletak pada makan minum saja. Halal dan haram terletak pada pakaian, terletak juga pada cara hidup kita. Dan halal haram terletak pada undang-undang yang kita pilih untuk menguruskan dan mengawasi hidup kita. Ungku Nur tersekat seketika. Ada perjuangan yang halal, ada perjuangan yang haram. Dalam sirah Rasulullah ada masjid yang halal seperti Masjid Quba, dan ada masjid yang haram seperti Masjid Dirar. Bukan semua masjid halal. Ungku Nur mengeraskan sedikit suaranya. Jangan melenting pula Ustazah. Ungku Nur senyum sedikit. Long tak faham apa saja yang nak dibuktikan dengan ayah, halal dan haram. Ungku Nur menjamah sedikit kek coklat. Seketika adik yang sedang mengalir tersekat oleh gema pengumuman mengenai waktu pelepasan. Menelan kek, minum sedikit dan meneruskan. Hubungan kerajaan Johor dengan kerajaan Uthmaniyah sehingga hampir melaksanakan undang-undang Islam sangat mencangkuk saya dari dulu. Kajian saya tentang majalah Ahkam Johor, saya nak buktikan kepada ayah tidak ada apa yang perlu kita takutkan dengan undang-undang Islam. Sebab kita orang Islam. Yang perlu kita jijik dan takut ialah melaksanakan undang-undang Inggeris yang tak ada kena-mengena dengan kita. Ungku Nur bersemangat. Baiklah Ucu, jangan sampai melebarkan lagi pertengkaran Ucu dengan ayah. Sudahlah. Mak dah tak ada nak mendamaikan. Long tak tertolong kalau Ucu dengan ayah bergaduh lagi. Saya akan selalu menulis surat Long. Saya akan tulis tentang apa yang saya peroleh. Ungku Nur menghirup hingga selesai cappuccino yang semakin sejuk. Melihat jam di tangan. Saya nak tukar duit lagi lah Long. Bingkas serentak. Ungku Nur mengikuri adiknya menukar RM ke USD di kaunter pertukaran wang asing. Ungku Nur maut bahu Ungku Nur. Biarlah saya masuk awal Long. Ungku Nur menyerahkan beg sandang adiknya. Dia kemudian membuka tas tangan, mengeluarkan satu kotak kecil berbalut plastik dan sedikit wang. Ini sedikit euro berbaki masa Abang Razif pergi seminar di Jerman bulan lepas. Selepas pulang dia bertangguh nak menukarnya semula. Ambillah. Ini dari Abang Razif. Ucu kata tadi nak hantar surat pada Long. Ini ada surat Tok Hamidah. Ucu kenal Tok Hatifah kan? Ini ibu saudaranya. Mungkin ada manfaat untuk Ucu. Kita semua tahu kisah dia dengan lelaki Turki itu. Turun-temurun disampaikan. Mata Ungku Nur percaya. Surat-surat Tok Hamidah? Tentu saya ingat. Tu yang meninggal dunia uzur di Mekah tu kan? Bukankah dia bercinta dengan lelaki Turki itu? Long pun tak baca. Tak siapa larat baca. Lama, surat-surat lama kena curah penuh komitmen. Campur dengan surat-surat Ucu nanti Long boleh bukukan. Namanya Surat-Surat Perempuan Johor. Ungku Nur terkekeh kecil. Ungku Nur menggigil sedih. Air bertakung di kelopak mata kedua-duanya. Ungku Nur memaut lengan tangan kakaknya. Mereka berpelukan erat. Ungku Nurul membalas pautan adik bongsunya. Serasa seakan itu dekapan hangat untuk kali terakhir. Ungku Nurul menangis bersungguh, tergagap suara. Telefon Long ya, sebaik saja sampai di atas tu airport. Meskipun Hakan tu anak Profesor Doga, tapi Ucu belum kenal dia. Jadi hati-hati. Ungku Nur tersenyum sayu, mengesat air mata sendiri, memeluk semula kakaknya, menitiskan air mata sekali lagi. Maafkan saya Long, halalkan makan minum saya. Ungku Nur angguk. Entah mengapa terasa mereka berada di hujung jalan, berada di akhirnya terhubung. Jaga diri baik-baik, Dik. Tamat.